Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Walau topik yang menjadi pilihan kami di Ruang Bicara hari ini ialah MOTEK, tangani isu penipuan agensi pelancongan, dan kita ada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Roslan Muhammad yang merupakan setiausaha bahagian di bahagian pelesenan dan penguatkuasaan pelancongan MOTEK ataupun Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi Encik Roslan, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Pertama kali tuan ya? Bernama ni saya datang untuk radio memang banyak kali lah. Semua saya rasa TV ni pertama kali lah. Okey, jadi lebih kurang sama jugalah dengan apa yang di radio semua kali ini. Wajah Tuan Roslan dapat dilihat dengan jelas oleh penonton kita. Dan seperti biasa jugalah, macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup bagi saya menarik dan penting sebenarnya. Dan kalau anda yang sedang bersama kami di Ruang Bicara ini ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini ataupun bertanya apa saja, gunakanlah dua talian seperti biasa yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, buat permulaan ini barangkali penting jugalah kalau kita imbas kembali tentang apa yang berlaku 2 tahun kita mengalami pandemik COVID-19. Dan kita tahu banyak juga syarikat-syarikat ataupun agensi-agensi pelancongan yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Dan kita juga ingin tahulah apa yang dilakukan oleh MOTEK sendiri dalam usaha untuk membantu syarikat-syarikat pelancongan yang mungkin terjejas dengan begitu teruk sekali disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Tuan. Okey, terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah kepada Bernama kerana sudi menjemput MOTEK lah, dan tentunya kami berbesar hatilah untuk berkongsi pandangan dan juga situasi semasa lah apa yang telah kita lakukan. Betul. Macam yang Cik Syarkawi juga cakap tadi, kita telah menempuhi satu tempoh yang agak sukar lah. Betul. Bukan setakat kepada industri tetapi juga kepada rakyat semua. Kita selama 2 tahun tu memang tentunya ada mereka yang orang kata tidak dapat melepasi apa yang telah berlaku lah. Contohnya macam kalau di MOTEK ni sendiri, kita asalnya contohnya macam agensi pelancongan asalnya kita ada dalam lebih kurang sebelum COVID tu kita ada 7,130 syarikat. Tapi selepas 2 tahun sebanyak lebih kurang dalam 146 syarikat telah menyerahkan balik lesen mereka lah. Mungkin mereka tak berupaya lah melepasi cabaran COVID-19 tu 2 tahun tu. Dan sekarang kita ada lebih kurang dalam 4,185 agensi pelancongan. Tapi sebelum saya pergi huraikan lebih lanjut, saya nak maklumkan jugalah kepada hadirin dan mereka yang mendengar ni, bila kita bercakap pasal MOTEK ni, kita ada orang kata ada beberapa kategori agensi pelancongan yang kita kawal selia lah. Antaranya adalah tentunya agensi pelancongan. Tuan-tuan selalu dengar tu. Kita juga menyelia spa dan juga pusat urut kaki. Bukan kita tak keluarkan lesen. Lesen masih dikeluarkan oleh PBT, pihak berkuasa tempatan. Tapi kami mengeluarkan penggradan. Hotel pun juga dikawal selia oleh kita, walaupun orang kata lesen dikeluarkan oleh PBT masing-masing, tapi untuk grading tu penarafan mereka tu dibuat oleh MOTEK lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat hotel tu, pergi kat hotel kan ada 5 star, 4 star, 3 star, 2 star. Itu grading yang dibuat oleh MOTEK. Sebab tu kita jangan keliru dengan kita pergi dekat hotel sekarang, kita tengok kalau di kaunter kita tengok ada setengah tu dia pakai dikeluarkan oleh booking.com, dikeluarkan oleh Traveloka dan sebagainya. Itu bukan kami. MOTEK tu kalau tuan tengok kat star yang warna golden tu adalah dikeluarkan oleh MOTEK lah. Yang tu kita akan buat secara 3 tahun sekali dan sebagainya lah. Dan kita juga ada tourist guide, pemandu pelancong yang juga lesen dikeluarkan oleh MOTEK. Ada juga homestay. Dan homestay juga ada pihak yang keliru lah. Homestay tu bukan yang homestay yang banyak iklan dalam surat khabar, dalam media sosial tu. Homestay kita lah pengalaman homestay, yang mana pelancong duduk bersama-sama dengan tuan rumah dan buat beberapa aktiviti yang berkaitan dengan kampung lah. Contohnya macam nanam padi,
melihat orang membela ayam dan sebagainya. Itulah pengalaman homestay yang sebenarnya lah. Inap desa. Tapi yang menyewa rumah tu untuk tujuan homestay, itu di bawah Motek ataupun kalau yang macam tu lebih kurang bilangan dalam 3,200 lebih kurang macam tu lah. Itu yang berdaftar dengan dengan Motek sebenarnya. Yang itu berdaftar dengan Motek. Okey, itu antara benda-benda Okey, apa yang balik semula kepada soalan yang Encik Jirim tanya, Syekh Kawi tanya tadi, apa yang telah kita bantu? Motek memang sentiasa prihatinlah kepada industri industri pelancongan. Kita pada tahun lepas saja kita telah belanjakan lebih kurang dalam 19.9 juta bantuan kepada mereka yang terkesan ni lah. Kita beri kepada agensi pelancongan 3,000 seorang, 3,000. Pusat urut kaki spa dan pusat urut kaki sebanyak 3,000. Manakala untuk pemandu pelancong sebanyak 500. MM2H, syarikat MM2H pun kita bagi bantuan sebanyak 3,000 juga. Manakala untuk itulah antara tu, dan pada tahun ini kita lanjutkan lagi bantuan itu sebanyak 53.9 juta, semakin meningkat lah. Maksudnya kalau saya nak bagi contoh, kalau travel agent tu dia dapat lebih kurang 15,000 sejak daripada tahun 21 sampailah tahun ni. So bantuan tu memanglah orang kata tak dapatlah nak membantu 100%, tapi at least dapatlah meringankan beban-beban sikit lah bagi mereka. So bantuan lain lagi yang kita bagi adalah bantuan yang bukan keuangan. Antara contohnya kita juga kita mengecualikan bayaran fee pembaruan lesen, memberi diskaun pembayaran compound. Jika ada syarikat yang kena compound, mereka kita akan bagi diskaun mereka sebanyak 40%. Pelanjutan tempoh bayaran compound, ada tempoh-tempoh tertentulah kita bagi, macam juga compound kenderaan dan sebagainya, ada tempoh yang kita kena settle. So kita lanjutkan lagi tempoh dia. Pengecualian compound kalau mereka gagal membarui lesen, maksudnya walaupun mereka ada compound tapi kita bagi can juga mereka barui lesen lah. Kelonggaran dari segi keluasan premis, maksudnya dulu dia kena syarat dia mungkin kena certain space baru boleh buka premis, tapi kita sebab COVID kita kata kita kurangkan sampai 100 kaki persegi lah, dah boleh buka dia punya premis. Dan kita benarkan juga mereka ni untuk co-share, ataupun kita benarkan mereka untuk penyewaan premis dengan orang lain juga. Contohnya macam kalau selama ni premis mereka tu guna untuk tujuan menawarkan tiket pelancongan dan sebagainya, so kita benarkan mereka share dengan orang lain untuk mungkin masa COVID tu memang tak boleh jualkan pakej pelancongan sebab orang tak boleh melancong kan. Betul. So mungkin kita benarkan mereka untuk jual makanan dan sebagainya, buat bisnes lain lah, supaya mereka dapat at least dapat menambahkan pendapatan lah. Itu antara bentuk-bentuk bantuan yang kita bagilah pada masa mereka. Dari pemerhatian dan juga kajian yang dibuat oleh Motek sendiri, selepas 2 tahun kita mengalami satu situasi yang begitu mencabar sebenarnya, disebabkan oleh pandemik COVID-19. Sekarang ini seolah-olah kita sudah pun mula bernafas sebenarnya. Dan apakah Tuan melihat bahawa dengan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri, melonggarkan, tidak ada lagi sekatan PKP dan sebagainya, apakah Tuan melihat bahawa ianya memberi semacam nafas yang cukup segar semula kepada industri pelancongan di negara kita sebenarnya? Sudah tentunya, sebab kita sekarang ini memang kita tahun 2022 merupakan tahun recovery period untuk kita lah. Dan kita dan apa yang kau kata amazingnya, yang luar biasanya untuk industri pelancongan, hari pertama dia buka tu orang dah berlari-lari dah pergi melancong. Betul. Kalau dia masuk excited lah. Semua excited. Kalau di Motek tu kami gunakan istilah sebagai kata revenge tourism. Masing-masing nak balas dendam sebab 2 tahun tak dapat keluar. Buka aja, besok hotel dah fully book. Boleh nak kata fully book lah, setengah-setengah hotel memang fully book pun. Tapi masing-masing dah boleh recover. At least cuma yang berlaku sekarang ni yang terbalik pula. Bila kita tengok industri hotel pula tak dapat pekerja yang cukup. So mereka kalau kata mereka ada hotel dengan hotel yang tinggi, mereka tak boleh buka sepenuhnya. Sebab kalau mereka buka akan berlaku, kita dengar dulu viral dulu, masa mula-mula buka dulu ada hotel yang 3 jam 4 jam nak check in tak dapat. Betul. Sebab tak cukup pekerja.
Sekarang mereka mengalami kekurangan pekerjaan lah, sebab demand terlalu tinggi untuk hotel tapi pekerja tak cukup. Tapi ada juga Cik Roslan, berlaku perkara yang mungkin agak mengejutkan adalah ada juga hotel-hotel yang bertaraf 5 bintang, 4 bintang ditutup. Jadi apakah ini juga memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada industri pelancongan kita? Kita fahami walaupun walaupun ada yang survive, dan mesti ada juga mereka hotel-hotel yang terpaksa ditutup lah pada masa berkenaan, dan mereka tak dapat recover lah. Itu kita faham lah. Kita kalau boleh nak bantu juga industri perhotelan, tapi mungkin bilangan mereka terlalu tinggi, ataupun bantuan kita nak bagi pun terpaksa lah tinggi, sebab kalau macam untuk peringkat agensi pelancongan 3,000, tapi takkan kita nak bagi bantuan kepada hotel 3,000 kan. Yang tu bergantung kepada kreativiti hotel masing-masing lah, macam mana nak survive. Sebab saya difahamkan ada setengah hotel tu dia menjual dahulu advance. Maksudnya semasa COVID-19 tu, walaupun orang tak boleh menginap, tapi dia siap-siap menjual dulu. Boleh digunakan selepas COVID-19 tu okey, dia boleh bukakan kemudian. So pada masa COVID-19 tu mereka boleh mengutip sedikit duit tunai lah untuk survive, untuk bayar at least gaji ke, ataupun bayar dari segi utility dan sebagainya lah. So bergantung pada kreativiti masing-masing lah. Ada hotel yang boleh survive, ada hotel juga yang tak boleh survive lah. Kita akui yang tu. Ya. Baik, kita sentuh tentang persoalan bila kita bercakap tentang Motek menangani isu penipuan ejen pelancongan. Ini pun satu isu yang cukup penting sebenarnya. Selalu jugalah kita terbaca di media-media dan juga di media sosial pun kita tahu ada berita-berita ini dikeluarkan. How serious is actually Cik Roslan, bila kita bercakap tentang ejen-ejen pelancongan ini mengamalkan penipuan untuk bisnes mereka? Itulah, kita kan daripada masa ke semasa memang kita sentiasa menerima aduan-aduan daripada publik lah. Sama ada mereka direct kepada kami, sama melalui SISPA lah. SISPA ni satu sistem aduan yang kita terima, ataupun mereka menghantar email, ataupun mereka kadang-kadang menghantar dari WhatsApp juga lah. So kalau ikut rekod kita daripada tahun 2015 sehingga Oktober 2021, kita terima lebih kurang dalam 436 aduan lah, yang meliputi bermacam-macam lah. Ada yang penipuan package, iklan mengelirukan, kadang-kadang merubah tarikh penerbangan tanpa beritahu awal-awal, menyebabkan kawan tu mula-mula mereka boleh pergi, tapi bila dah ubah tarikh mereka dah tak boleh, sebab mereka dah ada benda lain nak buat kan. So tawaran package yang meragukan, kadang-kadang harga dia terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi, yang tak itulah. Itu macam-macam kita terima aduan, dan aduan tu memang kita siasat lah, terutama sekali yang berkaitan dengan umrah dan sebagainya. Dan kita siasat according pada akta industri pelancongan yang kita kawal selia lah. Yang tu, benda tu berlaku, memang berlaku lah. Saya difahamkan juga bahawa mana syarikat, terutamanya sekarang ini kita tahulah bahawa ramai masyarakat di luar sana itu yang menggunakan internet sebagai satu kemudahan untuk menempah hotel apabila ingin melancur, tak kira sama ada di dalam ataupun di luar negara, Tuan Roslan ya. Tetapi persoalan yang selalu diajukan ialah kita tahu syarikat-syarikat yang popular, agensi-agensi yang popular seperti Agoda, Trivago, Traveloka, Booking.com dan sebagainya. Mereka sebenarnya perlu faham bahawa mereka harus mendaftar apa yang disebut sebagai di bawah lesen Tour Operating Business and Travel Agency Business ataupun TOPTEP. Jadi apa tindakan kementerian sebenarnya untuk mengawal selia operasi syarikat-syarikat pelancongan luar di dalam negara kita ini sebenarnya? Of course lah kan, kita tahulah sekarang benda dah berubah, zaman dah berubah, semua orang boleh katakan dalam handphone, dalam poket aja boleh pergi ke mana-mana saja dalam dunia. Dan sebenarnya dia blessing in disguise lah sebenarnya. Online travel agency ni, ataupun kita bahasa dalam Motek kita panggil OTA ni, kita tak boleh lari pada mereka. Mereka sebenarnya membantu juga mempromosikan industri pelancongan. Mereka juga secara tak langsung meningkatkan coverage industri pelancongan tu sendiri ya. So dulu tak wujud benda ni, sekarang ni wujud. Cuma walau bagaimanapun mereka ni
walaupun mereka beroperasi dalam talian, ada yang 100% dalam talian, mereka masih lagi tertakluk di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 lah. Yang mana mereka perlu berdaftar dan berlesen dengan kami lah. Apa yang kami buat, memandangkan sebahagian besar ni macam yang Cik Syarkawi sebut tadi kan, Agoda, Booking.com dan sebagainya, mereka ni adalah entiti yang berkepengkalan di luar negara. Luar negara. Dan dia punya pegangan asing. Dia tak wujud secara fizikal. Walau bagaimanapun, kami terus juga membuat kata advokasi lah. Kami sentiasa membuat libat urus dengan mereka. Dan Alhamdulillah, setengah daripada mereka, saya percaya syarikat yang besar-besar ni adalah syarikat yang mengamalkan good governance. Good governance maksudnya mereka nak sedaya upaya nak patuh kepada undang-undang dan juga peraturan di tempat yang mereka pergilah di Malaysia contohnya. Ada yang telah berdaftar kita, contohnya macam Klook Travel, Teknologi Sdn Bhd, Traveloka, Expedia, Hotel.com, Bax Travel Malaysia, Asia.com dan sebagainya. Manakala yang sangat popular tu yang Cik Syarkawi pada sebut tu, dia telah datang, kami telah kontak mereka. Mereka telah datang beberapa kali daripada pejabat, dan mereka akan dalam masa terdekat mereka akan berdaftar berlesen dengan Motek jugalah. Dan satu yang popular juga satu lagi pun kami telah kontak 2-3 hari lepas pun dia datang dekat office, telah bertanyakan macam mana nak berlesen dengan kami lah. Alhamdulillah, kami pun sangat sukalah Motek. Kita pun sangat sukalah bila mereka berdaftar dengan kita, sebab kalau mereka tak berdaftar, kalau berlakunya contohnya macam aduan-aduan penipuan dan sebagainya, kita tak boleh nak buat apa. Paling tidak pun kami hantar itu, tak boleh ambil tindakan. Tapi bila mereka berlesen kita boleh ambil tindakan dah. Itu kita harap kita akan sentiasa buat kata libat urus dengan mereka supaya mereka datang kepada kita dan berdaftar dengan kita lah. Saya difahamkan juga bahawa Motek sebenarnya telah pun menyediakan senarai amaran entiti yang melanggar Akta Industri Pelancongan 1992 di laman seseorang Motek sendiri. Apa tindakan Motek setakat ini ke atas mereka yang mungkin tidak mematuhi akta ini sebenarnya, tuan? Okey, Cik Syarkawi untuk pengetahuan semualah yang mendengar ni. Sebenarnya senarai entiti ni telah ada lama sebenarnya dalam kami punya laman web rasmi Motek tu. Tapi mungkin orang ramai tak tahu. Tak tahu. So saya ingat minggu lepas saya dan juga kawan dan juga bila bincang dengan kata kita buat infografik lah kata. Mungkin infografik ni orang lebih tengok. Once dia disiarkan dalam kami punya media sosial, dalam kami punya website tu, rupa-rupanya memang meletup. Dia memang virality dia sangat tinggi lah. Kami pun terkejut. Tak sangka dia punya virality sampai tinggi macam tu. So sebenarnya tujuan kita siarkan amaran inilah macam juga saya ingat agensi lain pun ada macam Bank Negara Malaysia pun dia ada watchlist, KPD NHCP pun ada dia punya senarai. So kami pun kena popularkan jugalah. Kenapa kami nak buat benda tu sebab gini, bila saya ada buat perbincangan, kami ada buat perbincangan dengan SKMM pasal ni, kami kata ni ada senarai nama yang senarai nama yang melanggar peraturan, tak berlesen dengan kita. So mereka aktif dalam media sosial, boleh tak mereka padamkan? Dan kita dimaklumkan oleh SKMM untuk www.com tu memang boleh, .com.my tu boleh lah sebab tu di bawah bidang kuasa SKMM. Sedangkan media sosial ni dia dah tak gunakan .com ni, mereka pergi kepada Facebook, mereka pergi pada Insta. Betul. Bila pergi pada Facebook dengan Insta, dia bukan bidang kuasa SKMM. Itu dia entiti yang berbeza, kena pergi kepada syarikat lain. Facebook lah contohnya kan, facebook.com. So bila kita tanya pada facebook.com kata mereka boleh turunkan, take down dia punya address sebagainya, asalkan ada arahan daripada dah terbukti salah di mahkamah. So kami berfikir kalau nak tunggu mahkamah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun akan selesai kes. Susah sikit kan. So in between setahun 2 tahun tak berlaku. So bagi kami kata, kami fikir eloklah kita letakkan dalam senarai entiti supaya public lebih alert bahawasanya syarikat ni public kena lebih berwaspada.
Dan tentunya mereka tak berlesen pun dengan kita pun. Memang kami confirm apa yang kami paparkan, macam baru ni sebanyak 23 nama syarikat tu memang tak berlesen dengan kita pun. Dan bila kita siarkan macam tu, orang akan lebih alert. Yang tu yang kita rasa satu benda yang bagus lah. Dan saya pun sejak daripada tu memang banyak terima WhatsApp daripada kawan-kawan dan juga peserta-peserta tentu yang nak confirmkan sama ada syarikat ni berlesen atau tidak. Yang ni yang kata benda ni boleh kata pencegahan pada itulah. Dan mungkin agak timbul juga semasa dalam tersiar dalam medsos tu, ada mereka cakap kelab bola pun kena juga ke. Dia sebenarnya gini prinsip dia gini, senang prinsip dia. You boleh, kita bukan melihat pada apa yang you buat DIY bukan satu kesalahan. Contohnya macam DIY pergi sendiri buat umrah dan sebagainya, bukan satu kesalahan. Tapi once you offer package pelancongan, itu adalah satu kesalahan. Maksudnya diiklankan. Contohnya macam kalau pergi dengan kami bayarlah sebanyak 2,500. Dalam package tu adalah pengangkutan, ada makanan, ada penginapan dan sebagainya. Itu dah jadi package pelancongan. Bila dah jadi package pelancongan, dia jatuh di bawah Section 5 Akta Industri Pelancongan, yang mana tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengendalikan atau menganjurkan dirinya sebagai menjalankan atau mengendalikan perniagaan pengendali pelancongan atau penajaan agensi pengeran. So itu dah satu kesalahan lah. Maksudnya bila once you dah offer package, contoh yang saya boleh bagi sekarang ni dah jadi macam trend lah. Kawan-kawan 2-3 orang nak pergi luar negara kan, dia kata jom kita pergi melawat katalah Korea lah, tempat popular Korea lah. Aku dah biasa pergi sana, follow aku pergi. So kawan-kawan dia ni bawa lah kawan dia 3 orang ni. Dia cakap kita book hotel ni, kita beli flight ni, kita naik Air Asia contohnya, Air Asia kemas ke, kita naik, kita pergi sana, kita jalan lah 4 hari 5 hari kita balik. Itu okey, tak ada masalah. Walaupun ada yang mengadu kat kami, kenapa tak ambil tindakan pada dia ni. Sedangkan dia ni dah iklan dalam Facebook kan. Kita tak boleh ambil. DIY bukan satu kesalahan. Tapi dia menjadi kesalahan bila dia offer package, buat tawaran pada orang lain. Dia mula iklan, dia kata okey, datang dengan saya dah biasa pergi Korea, saya boleh bawa you 5 hari. Kalau pergi dengan travel agent 7,000, pergi dengan saya 3,000 saja, termasuk pengangkutan, termasuk apa-apa sekali, semua sekali. Penginapan. Itu dah jadi satu kesalahan, dah jatuh fall bawah Akta Industri Pelancongan. Itu kena beza lah yang tu. Okey, apa ni Tuan Roslan, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Kepada anda yang mungkin ialah ingin berkongsi pandangan anda juga pendapat ataupun berkongsi pengalaman anda yang mungkin pernah menjadi mangsa penipuan dalam package pelancongan ini, kenapa tidak gunakan kesempatan ini untuk memanggil kami? Kami sediakan 2 talian kepada anda, 0326979767, 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula sebentar lagi. Ruang Bicara, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang cukup menarik dan penting sebenarnya, iaitu Motek tangani isu penipuan agensi pelancongan. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu di studio, itu Encik Roslan Muhammad yang merupakan setiausaha bahagian pelesenan dan penguatkuasaan pelancongan di Motek ataupun Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Baik, satu lagi isu yang juga saya ingin dapatkan reaksi dan juga komen daripada Tuan Roslan. Ini berkaitan dengan package umrah. Ini pun kebelakangan ini seolah-olah yang jadi isu yang tidak terkawal dan sebagainya, dan bukan lagi rahsia bahawa ramai sebenarnya yang telah menjadi mangsa kepada package umrah ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan bersama kita how serious is actually masalah ini sebenarnya, Tuan, dan apa yang dilakukan oleh Motek dalam usaha untuk mengawal situasi ini. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita berseronok lah bila nak dapat peluang ini untuk
berkongsilah sebenarnya apa fungsi Motek sendiri. Okeylah, memang umrah ni memang kata fungsi umrah tu memang dijalankan oleh Motek lah. Itu disebut dalam Akta Industri Pelancongan. So how serious how serious, memang kata satu benda yang agak serius jugalah, macam yang saya sebut tadi. Sebanyak berapa 436 aduan telah kita terima lah sepanjang daripada 2016 hingga 2021 lah. Maksudnya aduan tu memang banyak dan melibatkan angka yang besar. Dan apa yang sedihnya, kita tu melibatkan orang kita sendiri, maksud ibu bapa kita sendiri, mungkin kawan-kawan kita sendiri yang terlibat, dan jumlah dia besar. Dan industri umrah ni, kalau Cik Syarkawi nak tahu dan juga mungkin yang dengar nak tahu, industri yang sangat besar. Kalau pada tahun 2019 dulu, dia punya sehingga 270,000 jemaah yang pergi ke mengerjakan umrah. 270,000. Kalau sekarang ni lebih kurang yang landed tiap hari daripada Arab Saudi adalah lebih kurang 800 hingga 1,000. Maksudnya bilangan ni masih lagi dalam lingkungan 200,000, walaupun kata dalam masih lagi fasa pemulihan. Dia industri umrah adalah satu industri yang besar lah. Di bilangan yang terlibat adalah tinggi, dan juga dia punya yang melibatkan, dia punya ekosistem dia pun besar. Dia melibatkan industri pengangkutan dan sebagainya. Sebab bila ekonomi itu industri umrah, tidak akan melibatkan ramailah pihak yang terlibat. So itu sebab tu memang kata dia punya benda ni, dan bagi membantu pihak Motek mengawal selia industri umrah, kita telah tubuhkan satu jawatankuasa lah. Antaranya ialah Majlis Kawal Selia Umrah ataupun MKSU, yang dipengusikan oleh kami punya menteri lah, YB Nancy Sukri, yang mana terdiri daripada setakat ni lah ahli-ahli MKSU terdiri daripada 17 ahli lah. Semua kebanyakan badan kerajaan dan juga NGO lah, antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Pengangkutan, JAKIM, Johar, dan juga kita juga ada 3 persatuan utama lah. Persatuan umrah yang kata berkaitan dengan umrah ni, iaitu Bumitra, Papuh dan juga Mata itu sendiri. Mereka membantu dari segi kata nak menangani isu-isu yang berkaitan dengan penipuan-penipuan inilah. Benda tu real lah. Kita kena akui benda tu real. Penipuan-penipuan ini memang berwujud. Bagaimana nak mengesahkan bahawa ialah kadang-kadang memanglah ramai yang sebenarnya ingin pergi ke Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah itu sendiri. Tetapi bagaimana nak pastikan terutamanya mereka yang mungkin berhajat untuk mengerjakan umrah itu sendiri, memeriksa terlebih dahulu syarikat-syarikat pelancongan yang dilesenkan ataupun dibenarkan oleh Motek sendiri. Apa yang mereka perlu lakukan sebenarnya, Tuan? Okey, yang tu sebenarnya mereka boleh cek senarai syarikat yang berlesen. Sebenarnya kalau di Motek ni kita mengeluarkan lesen kepada agensi pelancongan termasuk umrah lah. Dia ada 3 jenis kalau kita bercakap pasal lesen agensi pelancongan. Yang satu inbound, maksudnya pelancong datang ke Malaysia inbound. Outbound, pelancong rakyat kita yang keluar kepada keluar negeri, atau outbound. Ticketing, yang menjual tiket-tiket itu, dan juga satu lagi umrah. So ada 4 bidang lesen lah. So untuk mereka, kalau kita nak pergi umrah, mestilah dia kena ada, syarikat tu kena ada lesen bidang umrah lah. So nak check dekat mana? Boleh check dalam kami punya website. Memang kami sentiasa update dia punya senarai itu. So far dia ada dalam 545 syarikat yang telah diberi lesen bidang umrah. So boleh check dekat situ. Kalau kita boleh katakanlah, mungkin bukan nak kata 100% tak akan berlaku walaupun mereka berlesen, tapi kalau berlaku maksudnya kita boleh menangani dengan cara lebih teratur, dengan lebih dalam boleh mengikut Akta Industri Pelancongan lah. Kalau yang tak berlesen, kalau mereka tutup, mereka lari, kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Sebab tu tadi pun saya baru je terima WhatsApp, kawan-kawan terus suruh minta tolong cek. So senang je, saya buka je handphone, buka je motek.gov.my tu, di ruangan saya makan tu, tekan je dalam tu, dia ada senarai list syarikat yang berlesen di bidang umrah. Cek lah kat situ. Kalau ada kat situ berlesen lah. Kalau tak ada tu
berhati-hatilah. Saya boleh cakap macam tu je lah. Dari aspek competition, bila kita bercakap tentang 545 syarikat yang dibenarkan untuk membawa pakej umrah itu, mungkin ialah kita bercakap tentang persaingan di antara syarikat-syarikat itu sendiri, dan dalam usaha untuk menarik pelanggan itu, mereka terpaksa menawarkan ataupun memberikan tawaran-tawaran yang mungkin very competitive lah. Mungkin syarikat A memberi tawaran sebegini, katalah 5,000, syarikat ini kata okey, kalau you pergi dengan syarikat kami ini, kami hanya charge 3,000 misalnya. Jadi apakah itu juga tidak di bawah kawalan Motek sebenarnya? Okey, untuk tujuan ni kita MKSU tadi saya cerita tadi, Jawatankuasa Majlis Kawal Selia Umrah tu, kita telah keluarkan satu harga panduan lah. Okay. Masa kita nak capai apa harga kita nak buat tu, nak publish nak bagi tahu kepada public ni, kita panggil 3 persatuan ni, kita panggil mereka, kita tetapkan satu harga yang menjadi panduan lah. Kalau masa tu kita letakkan, sekarang ni kita letakkan 6,990. Okay. Maksudnya harga ni dia tak boleh lari daripada harga 6,990 lah. Walau bagaimanapun Motek taklah kata akan tindakan kalau dia syarikat tu menawarkan 8,000, 9,000 ataupun 3,000, 4,000, 2,000 dan sebagainya. Kita itu di luar tak, sebab harga bukan satu kesalahan dalam kita punya akta lah. Okay. Tapi dia merupakan satu tool yang baik, alat yang baik bagi kami untuk membuat pengawasan. Contohnya macam kalau dia menawarkan harga sampai 2,000 terlalu rendah, 3,000, sedangkan harga panduan kita 6,000 lebih. Macam tak logik dah, harga flight saja dah 2,000 lebih. Macam mana you boleh tawarkan 2,000 lebih? Takkan you naik perahu kot? tak boleh kan? So alert pada kami boleh buat pertanyaan pada syarikat. Kenapa kamu boleh tawarkan harga yang terlalu rendah? Dah tak logik dah. So kita boleh buat pertanyaan yang boleh menyiasat lah. Dan kalau harga terlalu tinggi sampai 9,000, 10, saya pernah terima aduan baru ni 100,000 lebih. Wow. So saya sendiri pun buat call syarikat tu, saya tanya macam mana boleh harga ni. So dia terangkan, dia kata syarikat ni dia ada macam charter flight jet dalam bilangan kecil. Dia siap, dia ada dia punya pembantu peribadi lah, bukan muasasah, mutawif ke begitulah. Mereka yang incah kepada setiap orang tu, mungkin ada ustaz seorang ke macam mana lah. Hotel dia berdekatan dengan 5 star, 6 star kiblat dan sebagainya. Hotel 5 star, makan mungkin lebih lagi pada orang lain. So harga dia okey. Kita tidak mengambil tindakan, tapi merupakan alat bagi kita untuk membuat pertanyaan, siasatan dan sebagainya. Dan publik pun boleh tengok sebagai panduan lah. Harga tu kami dah pertimbangkan banyak segi lah. Jarak dengan kiblat, berapa star hotel, makan berapa kali, apa jenis kenderaan dia nak naik dan sebagainya. So harga tu harga yang munasabah lah buat masa tu. Baik, satu lagi isu juga yang mungkin mengejutkan kita pada satu ketika, iaitu ia berlaku pada 7 hari bulan Julai tahun 2022. Ini ialah bakal jemaah haji Furada. Ini pun menimbulkan satu isu yang banyak diperkatakanlah. Ialah kita tahu betapa kecewanya mereka yang menjadi mangsa kepada penipuan ataupun kepada apa yang berlaku inilah. Sebenarnya bila kita sebut tentang haji Furada itu, apa yang Furada itu sebenarnya apa, tuan? Okey, memang kalau kata insiden tu insiden yang sangat menarik perhatian semua pihak lah, sebab melibatkan jumlah yang ramai 380 orang tersadai di KLIA, dan tersadai bukan dalam tempoh yang singkat 2, 3, 4 hari tersadai kat sana. Dan saya rasa kita tak pernah berlaku bilangan yang besar gitu dan malangnya benda ni berlaku pada zaman sekarang lah. Zaman yang orang boleh ambil video sekejap boleh viralkan. So dia akan menjadi lagi besar, lagi rumit, complicated. So pada hari tu memang kami pun turun, Motek pun turun. Berbalik pada soalan Cik Syafrawi tadi, apa dia sebenarnya Furada? Furada ni kata satu keistimewaan yang diberikan kerajaan Arab Saudi, memberikan kuota tambahan, kuota selain daripada kuota yang biasa kita dapat tahun tu lah. Contohnya macam tahun ni tabung haji dapat kuota lebih kurang dalam 14,300 kuota, yang tu yang kita anggap sebagai rasmi lah. Manakala untuk Furada ni dia kuota berlainan. Biasanya
kekuatan ni adalah orang kata hak kepada Kerajaan Arab Saudi untuk beri kepada mereka tertentu bagi menjaga hubungan baik antara Kerajaan Arab Saudi dengan Kerajaan Malaysia. Yang mengeluarkan kota ni siapa? Adakah pejabat kedutaan Arab Saudi ataupun individu daripada Arab Saudi itu? Saya difahamkan dia dikeluarkan oleh kedutaan Arab Saudi sendirilah. Itu hak mereka lah. Dan bilangan mereka pun terpulang pada mereka kan. Cuma saya nak refer balik pada soalan tu. Bila saya baca balik, sebab benda tu bukan di bawah bidang kuasa Motek, so saya terpaksa refer kepada pihak tertentu lah. Ini tuan, sekarang kita tengah tayangkan video yang menunjukkan jemaah haji Furada yang terkandas di KLIA itu. Itulah ramai betul mereka terpaksa menunggu tu, termasuk ahli keluarga tu lah yang menunggu. Kesian. Okey, yang tu sekali saya baca tu, kalau kata berikutan daripada kenyataan daripada yang berbahagia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman dalam siaran media pada 23 Jun 2022 tu, maksudnya sebelum benda ni berlaku, dia telah nyatakan, dia kata tahun ni Arab Saudi tak keluarkan visa Furada pun. So bila tiba-tiba ada pihak yang sampai 380 yang menunggu visa Furada tu, so benda agak orang kata kita pun tertanya-tanya lah macam mana pula kenyataan tu agak bercanggah. So benda ni akhirnya menjadi besar dan telah disiasat oleh banyak pihak lah. Dan berikutan daripada itu juga, syarikat tu kita telah cek syarikat berkaitan. Saya tak boleh sebut nama syarikat dan syarikat telah kita siasat dan memang mereka ada lesen lah dengan Motek. Syarikat tu memang ada di bidang umrah sekalipun. Dan sehingga kini kita banyak pihak telah ambil tindakan. Contohnya macam PDRM pun telah charge syarikat ni di mahkamah di bawah Seksyen 27 lah. Bawah Seksyen 27 ni Akta Tabung Haji manakala bagi pihak Motek sendiri pun kita tak berdiam diri sebab mereka berlesen dengan kita, so kita kena ambil tindakan. Apa yang kita buat sekarang, kita telah keluarkan notis untuk notis pengantungan syarikat di bawah Seksyen 8 syarikat tersebut. Seksyen 8 Akta Industri Pelancongan, memang kita telah keluarkan notis, kita bagi peluang kepada mereka untuk membuat jawapan lah. Sebab kenapa kan dia orang tak boleh digantung lagi, dan jika seterusnya kita akan pergi kepada Seksyen 8 juga, itu membatalkan lesen mereka lah jika bukti-bukti wujud bahawasanya memang ada asas untuk kita kita batalkan lesen mereka. Dan berikutan daripada situ juga kita telah Motek juga telah secara inisiatif sendiri telah panggil beberapa agensi antara Johor dan juga Tabung Haji sendiri untuk bincang apa tindakan kita jika berlaku lagi. Saya percaya benda ni akan berlaku lagi. Betul. So kena ada satu tindakan yang kata yang bersepadu lah antara beberapa jabatan. Sekarang ni tuan, apa yang berlaku kepada mangsa-mangsa Haji Furada ni? Saya difahamkan bahawa mereka akan membuat ataupun telah membuat tuntutan pembayaran yang telah pun dibuat kepada syarikat berkenaan. Jadi sejauh mana situasinya sekarang ni tuan, daripada pandangan tuan sendiri? Saya tak pasti. Saya rasa belum ada lagi lah, kita tak dengar lagi syarikat tu bagi refund dan sebagainya. Belum ada lagi lah so far. Dan beberapa ahli lembaga mahram mereka pun telah dipanggil untuk buat rakaman percakapan. Dan saya dipahamkan juga Tabung Haji juga telah buat laporan polis lah berkaitan syarikat ni. Sebab tu syarikat ni telah di-charge di bawah Akta Tabung Haji. So beberapa pihak telah mengambil tindakan, dan saya percaya ada setengah daripada mangsa ni juga telah membuat laporan kepada TTPM, tuntutan Tribunal Pengguna juga, untuk dapatkan balik duit. Sebab tu bila kita bincang dengan beberapa agensi tu, dia ada 4 agensi yang boleh jika berlaku lagi lah, ni mungkin pembaca pendengar ni boleh ambil benda ni jika berlaku lagi lah. First, mereka boleh pergi ke polis. Yang ni memang orang akan pergilah polis, orang akan pergi cari dulu. Dia akan pergi polis akan siasat di bawah Seksyen 420 lah, kanun kanun keseksaan kerana atas penipuan. Yang kedua, mereka boleh datang kepada kami boleh siasat mereka di bawah Seksyen 8 lah, sama ada untuk menggantung atau membatalkan lesen. Yang ketiga, mereka boleh pergi kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Yang ni jika mereka nak balik duit mereka tu, mereka boleh pergi kepada TTPM lah. Tapi setakat ini tuan, dah berapa ramai yang datang ke Motek sendiri
untuk mendapat bantuan yang diperlukan. Saya ingat kita sekarang ni kita terima lebih kurang dalam 22 laporan lah. Mereka telah membuat lebih kurang 22 laporan kepada kami. Dan kami telah siasat, kami sendiri pun ada pasukan penyiasat. Kami telah panggil mereka untuk membuat rakaman percakapan lah. Yang kami sedang menyiasat di bawah Seksyen 8 itulah antara benda-benda yang kami buat. Dan kita harap benda ini tak akan berulang lagi lah. Kalau berulang pun kita dah ada satu mekanisme yang bersepadu lah antara jabatan. At least kita belajar daripada apa yang berlaku. Kita belajar lah. Betul. Okey, satu lagi perkara juga nak dapatkan pandangan tuan ialah tentang perkhidmatan badal haji. Apakah ianya di bawah kawalan MOTEK juga tuan? Okey. Alhamdulillah lah, sebenarnya saya antara sebabnya kami nak clearkan benda-benda ni lah. Sebab bila berlaku je benda-benda macam ni, orang biasanya pergi tanya MOTEK dulu. MOTEK tak buat apa ke? Sebenarnya memang badal haji, ada je perkataan haji bukan bawah MOTEK lah, di bawah jabatan di bawah Johar ataupun di bawah tabung haji itu sendiri. So dia dah ada akta tabung haji sendiri yang boleh menyiasat badal haji dan sebagainya. Kami cuma kalau kebetulan syarikat yang mereka adu tu berlesen dengan MOTEK, maka kami akan siasat. Itu je kami punya demarcation line dia. Kalau syarikat tu bawah berlesen dengan kami akan bersiasat. Tapi kalau bukan berlesen, dia bukan bawah kami lah. So dalam kes badal haji ni pun dia banyak juga berlaku. Di mana kalau kita nak tuan Cik Syarkawi pun tahu badal haji ni adalah orang kata satu pihak lain, individu atau syarikat yang menjalankan haji di sini bagi pihak orang lain tak dapat hadir. Ada kawan tu sakit ke, kawan tu mati ke, meninggal ke, so mereka mengambil upah atas tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok harga dia murah 500, 700, 1000, 1,500 kan. Benda tu ada yang menawarkan benda macam sekarang pun masih ada lagi, saya tengok. Banyak lagi berlaku dekat medsos kan, mereka menawarkan, walaupun ada dah beberapa kenyataan daripada pihak tabung haji dan juga pihak tertentu bahawasanya harga yang ditawarkan macam tak munasabah lah. Tak munasabah nak menjalankan tu. Baru-baru ini pun kerajaan Arab Saudi tuan, mereka pun mengeluarkan kenyataan berhubung dengan visa pelancong bagi mengerjakan umrah dan haji. Jadi apakah tuan melihat itu satu lagi langkah yang cukup positif dalam untuk mengawal unsur-unsur penipuan ini tuan? Itulah sebenarnya kerajaan Arab Saudi ni saya kagum juga lah. Mereka sentiasa mengeluarkan dasar-dasar yang agak karen lah. Bila berlakunya sesuatu, mereka akan secara dinamik, secara pantas mereka keluarkan beberapa perubahan dasar untuk mengawal sesuatu lah. Jika berlaku sesuatu, contohnya macam baru ni, kenapa mereka buat kenyataan itu adalah sebab ada sekelintir mereka yang pergi pakai visa pelancong pada masa musim haji, mengejarkan haji. Maksud dia pakai visa pelancong tapi mengejarkan haji. Macam mana mereka mengejarkan haji? Adalah cara-cara tertentu yang orang kat sana pandai lah. Mungkin ada cara tertentu menyebabkan kerajaan Arab Saudi mengeluarkan arahan berkenaan, iaitu arahan ini hanya terpakai semasa musim haji saja. Maksudnya kalau di luar musim haji, visa pelancong ni boleh lagi guna untuk mengerjakan umrah. So benda akan kembali normal seperti sedia ada selepas daripada musim haji. Ia hanya terpakai pada musim haji sajalah. Dan visa pelancong yang benarkan kepada kita ni, rakyat Malaysia ni, ada satu keistimewaan daripada kerajaan Arab Saudi sendirilah. Sebab dia percaya rakyat Malaysia ni satu rakyat yang patuh pada undang-undang, jujur dan ikhlas. Mereka pergi mengerjakan haji, lepas kerja haji mereka balik. Betul. Negara lain mungkin tak macam tu lah kot. Okey tuan, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi seperti biasalah kita akan berehat sekali lagi, dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini, kerana walaupun masa semakin suntuk, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, Encik Roslan Mohamad, iaitu sebahagian di bahagian pelesenan dan penguatkuasaan pelancongan MOTEK. Kita lihat buat kali terakhir.
Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita hampir di penghujung sebenarnya, tetapi ada lagi persoalan yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berada di studio, bercakap tentang Motek tangani isu penipuan agensi pelancongan. Baik, sebelum kita menyentuh tentang harapan dan juga saranan Motek lah kepada rakyat keluarga Malaysia khususnya, kita juga nak dapat pandangan Motek sendiri, Cik Ruslan sendiri secara ikhlas dan jujur lah. Terpengaruhnya kita dengan tawaran-tawaran yang begitu menarik sebenarnya. Kadang-kadang ditawarkan sesuatu yang tidak dijangkakan, di luar kedudukan logik misalnya. Bagaimana kita harus menilai dan meneliti sebelum kita terpikat dan menerima tawaran yang dibuat oleh pelbagai agensi pelancongan itu, tuan? Itulah Cik Syakawi, memang dah mungkin budaya kita kot, mungkin jadi kata dalam masyarakat kita sukakan sesuatu benda yang murah-murah lah kan. Sebab tu bila kita musim tawaran murah tu, offer dan sebagainya, kita ramai berbusu-busu nak pergi beli dan sebagainya. Dengan andaian murah tu murah betul lah, lebih murah daripada dalam tawaran hari biasa-biasa lah. Sama juga macam ni bila adanya tawaran-tawaran yang harga dengan harga yang murah daripada biasa kan. Kalau dia dengar kawan dia pergi umrah dengan 7,000, dia dapat harga 4,000, benda yang sangat seronok lah kan. Cuma kita kena berhati-hatilah. Macam saya cerita tadi, first memang pastikan syarikat itu adalah syarikat berlesen lah. Syarikat berlesen dengan kita. Yang nak cek dengan berlesen tu tentunya boleh pergi saja kepada kita punya website, pakai handphone pun dah boleh cek dah. Ceklah kat situ. Memang kita sentiasa update dia punya tu. Dan yang kedua, mungkin boleh tengok juga dari segi harga tu lah. Kami dah keluarkan satu harga panduan. Boleh je lah tengok harga tu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, kita boleh buat carian lebih lagi. Mungkin nama dia tak ada pun, mungkin boleh buat pertanyaan terus kepada Motek. Motek pun ada di peringkat negeri pun, kita ada cawangan dia. Mungkin boleh call, kalau tak dapat boleh pergi sebenarnya sendiri. Sama ada syarikat ni syarikat berlesen ataupun harganya harga yang munasabah lah. Yang tu kita dah keluarkan duit, saya percaya saya setengah daripada kita dah kumpul duit berbelah-belah tahun. Orang kampung nak kumpul duit berbelah-belah tahun dah kumpul, bila cukup je duit tak dapat pergi. So daripada kita kecewa macam tu, spendlah masa sikit. Kalau kita tak boleh, bagi tahu anak-anak kita supaya buat sikit kajian lah, buat study sikit berkaitan dengan syarikat kita nak pergi ni. Sebab kalau kita tengok dalam media sosial ni, memang macam-macam cara dia tawarkan lah, dengan kata extra servis dia dan sebagainya kan, yang menarik perhatian orang. Tapi kalau carilah macam saya cerita tadi, balik semula kepada semaklah dia punya nama di kita punya website tu lah. Saya nak kembali semula sedikit sebelum kita masih ada masa lagi sebenarnya Tuan Ruslan. Nak kembali semula kepada isu Haji Furada tadi itulah. Tadi pun Tuan menyebut bahawa sudah ada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Arab Saudi bahawa mereka tidak akan lagi mengeluarkan kota untuk Haji Furada ini, dan itu mungkin satu perkhabaran yang menggembirakan. Tetapi walaupun harga yang ditawarkan untuk untuk mengerjakan Haji Furada itu jauh lebih tinggi daripada apa yang sedia ada, seperti yang ditawarkan oleh ataupun disediakan oleh tabung haji misalnya, atau yang disebut oleh tabung haji. Kenapa begitu ramai masih lagi memikirkan untuk mengerjakan ibadah haji itu melalui Haji Kota Furada ini, Tuan? Okey, bila Haji Furada ni kan, macam saya cerita tadi, dia sebenarnya kenyataan daripada pengurusi tabung haji tadi menyatakan tahun ini tak dikeluarkan. Tapi saya percaya mungkin sebab-sebab tertentu kerajaan Arab Saudi tak keluarkan tahun ni. Mungkin dia keluarkan juga, cuma pihak tabung haji pun tak mendapat sumber-sumber lain mungkin dikeluarkan. Sebab saya difahamkan ada juga yang mendapat visa Furada berkenaan. Itulah saya rasa disebab kenapa orang masih lagi pergi walaupun visa Furada ni mahal. Ada setengah tu puluh ribu, 70, 60, 60, 50 ribu. Sebab ada setengah syarikat daripada rakyat kita ni ada duit, dia orang berduit sebenarnya, cuma nak tunggu giliran tabung haji yang secara normal tu mungkin lambat. Betul. Mungkin kalau ikut daripada sistem tu, mungkin dia katakan tahun 2050. Dia kata sampai ke aku umur 20-50 ni. So orang ada offer kuota lain selain pada kuota tabung haji ni, dia
bersedia untuk pergi. Itu kenapa berlakunya orang masih berharap pada visa Furada walaupun harga dia sangat mahal lah. Cuma dikeluarkan atau tidak tu saya tak pastilah, sebab tu bukan di bawah keseliaan kementerian saya lah, Kementerian Motek. Tapi kadang-kadang saya terfikir juga bila tuan sebut tentang pengeluaran kota Furada ini. Yalah, ini soalannya agak sensitif, memerlukan jawapan yang ikhlas juga daripada Encik Ruslan sendirilah. Mungkin ada juga pakatan di antara pegawai-pegawai dalam kedutaan dengan syarikat-syarikat tour agencies ini, tuan. Ini a bit sensitif lah, tak boleh jawab ataupun tak perlu jawab. Yalah, benda-benda macam ni sensitif lah kan, melibatkan bukan setakat agensi, melibatkan negara lain lah, negara sahabat kita pun. Arab Saudi merupakan negara yang sangat baiklah, hubungan baik dengan kita. Dan kita harap apa yang saya sebut itu tidak berlaku sebenarnya, lebih sebagai persepsi ataupun andaian. Harap tak berlaku lah. Mungkin ada sekali tu terpencil ke yang macam mana tak tahulah, mungkin ada yang tu, tapi tak boleh jawab lah yang tu. Okey, kita di penghujung sebenarnya, ada lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi. Jadi harapan dan juga saranan Motek kepada rakyat keluarga Malaysia ini, silakan tuan. Itulah bila kita sebut pasal umrah ni, orang satu yang dinanti-nantikan. Sebab tu orang kata rindukan tanah suci, keluar perkataan macam tu. Sebab orang memang mendambakan nak pergi mengerjakan umrah. Tak dapat haji, dapat umrah pun okey. Sebab haji dia you perlu tunggu kan. Gilirannya mungkin dapat tak dapat, tapi umrah ni you boleh pergi anytime sepanjang tahun. Kalau kita bercakap pasal berapa lama musim haji ni, mungkin 2 bulan je pun, tak pendek je, 40 hari 45 hari gitu je. Tapi umrah sepanjang tahun je boleh pergi menjalankan umrah. So peluang orang nak pergi umrah tu adalah lebih tinggi lah. Siapa ada duit je dalam 6,000, 7,000, 5,000 dah boleh pergi. Malahan sekarang ni ada visa pelancong, boleh pergi sendiri pun. Bukan satu kesalahan pun, pergi sendiri. Ramai yang DIY pergi sendiri. Dan setengah tu saya baca dalam media sosial pun, dengan 3,000, 4,000 dah boleh pergi buat umrah. So benda macam mengerjakan umrah satu benda yang dah macam biasa kan. Orang pergi umrah ni dah pergi sekejap lepas balik, dah tak ada siapa pergi hantar dah pergi umrah ni. Kerana zaman dulu berkali-kali sebab dah berkali-kali dah biasa sangat. Kalau zaman dulu satu bas pergi hantar kan, tapi sekarang dah tak hantar sebab benda dah jadi biasa. So benda tu berlaku dan akan berlaku lagi. So kita harap siapa yang nak pergi tu pun berhati-hatilah. Kita nak mereka yang pergi ni pergi dalam keadaan selamat, balik pun dalam keadaan happy. Pergi buat ibadat. Pergi buat sana kita nak hati yang tenang dan balik pun happy. Kita semua orang Islam pun mesti berharapkan balik balik tu lebih baik lah daripada sebelum pergi kan. So kena berhati-hati dengan cara yang saya dah ulang tadi, banyak kali saya sebut. Semak dulu. Kalau timbul keraguan, always refer to Motek. Always refer to Motek. Mungkin tak boleh nak akses, tak pandai nak akses website kita, boleh contact kita. Nombor kita ada, nombor contact person dekat Motek tu pun ada. Boleh check, pergi website kita ada nombor tu, boleh call saja. Mungkin pegawai kita boleh bantulah. Dan kita pun harap sepantas-pantasnya tuan. Dah habis kita berharap macam itulah. Saya berharap Motek sentiasa akan mencari jalan supaya ekosistem untuk pekerjaan umrah ni adalah ekosistem yang selamat dan juga menjadi sesuatu yang indah lah bagi semua kita, seperti yang tuntut dalam agama kita lah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ruslan Mohamad kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Jadi banyak persoalan